Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Subhanallahi walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama seperti biasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran kita. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita dapati, walaupun sedikit, walaupun rasanya ringan, tetapi kalau kita amalkan, insya-Allah hidup kita akan bahagia. Dunia kita bahagia, juga akhirat kita bahagia insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kabar semua para penonton? Alhamdulillah. Sekarang ni kita masih lagi dalam siri ceramah 5i ya. Dah beberapa siri yang kita lalu ya, semuanya berkisar tentang 5i ni, iaitu membincangkan tentang Islam ya. Kemudian tentang iman. Hari ini insya-Allah saya akan bawakan ya 3 sekali ya, 3 dalam 1, iaitu membincangkan tentang ihsan ya, juga membincangkan tentang itqan, dan juga penghabisan sekali iaitu tentang ikhlas insya-Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar walaupun sedikit-sedikit ni ya ada manfaatnya untuk hidup kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah kita dah masuk hari ni, hari ke-21 kita masuk dalam Ramadan ya. Jadi kalau 21 tu dah, kalau malam tadi dah mulalah ya, malam-malam yang dikejar kita ni untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya. Cuma kita jangan sampai salah kira lah ya. Macam ni hari ni 21, sekarang ni 21, malam ni bukan 21 lagi. Malam ni dah malam 22. Ya, malam ini lepas maghrib dah jadi 22 Ramadan. Jadi 21 hari ini tadi malam lah ya, yang sepatutnya kita kejar apa tu? Lailatul Qadar. Namun ya, ada orang ambil kan, Rasulullah kata apa? Carilah kamu. Ya, Lailatul Qadar tu pada 21. Malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ya, tapi kita kalau kita cari daripada awal, masuk saja 10 malam terakhir, insya-Allah akan dapat. Atau orang yang bersungguh-sungguh ya, taharrau tu cari betul-betul sungguh-sungguh daripada awal Ramadan ya, semakin lama makin cantik ibadatnya, makin bagus, makin dipertingkatkan, insya-Allah ya dia akan dapat ya malam Lailatul Qadar ya. Yang kita isikan malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Insya-Allah semuanya itu akan mendapat ganjaran bagaikan ganjaran 1000 bulan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ganjaran itu insya-Allah ya. Baik, kita masih lagi di dalam Facebook Masjid Ma'ruf ya. Masjid Ma'ruf. Hari ini saya habiskan tiga sekali ya, dalam masa mungkin berapa minit ya. Tak lebih daripada 1 jam lah ya, 40 minit hingga 1 jam insya-Allah. Baik, hari ini kita bincangkan tentang namanya
Pertama sekali tentang ihsan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ditanya oleh malaikat Jibril datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ditanyakan tentang Islam. Dia dah ucapkan, ya dah katakan tentang 5 perkara, kita dah bincangkan yang lepas. Kemudian tanya lagi tentang rukun iman, ya 6 perkara kita dah bincang yang lepas. Dan tanya lagi apa tu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Nah, ini yang kita nak bincangkan. Iaitu kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah Allah melihat kamu. Apa? Ketahuilah Allah tu melihat kamu. Ya. Apa tu? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Hendaklah kamu menyembah Allah seolah kamu melihat Allah. Ya. Kamu melihat Allah. Ya. Melihat Allah tu dengan mata hati, bukan mata zahir ni, ya. Melihat Allah. Tapi kalau kita tak dapat, kita ketahui, kita yakin bahawa Allah sedang melihat apa yang kita kerjakan. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Maka ini namanya ihsan. Dalam segala hal sekalipun, kita tahu, kita solat, Allah lihat kita. Kita puasa, Allah lihat kita. Kita baca Al-Quran, Allah lihat kita. Kita menderma, kita masuk duit tabung, kita zakat, kita apa, Allah melihat. Walaupun manusia lain tak tahu, tapi kita yakin Allah melihat kita. Dan Allah mengerti, ya, zahirnya dan juga batin kita. Apakah kita melakukannya itu betul-betul kerana Allah ataupun lainnya, Allah mengerti. Maka buat sesuatu dengan ihsan. Sebagaimana kita kalau bagi kaum lelaki yang selalu pergi ke masjid, ya, kalau kita sembahyang Jumaat, nanti Pak Imam selalu, Pak Khatib selalu sebut, Innallah ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah itu menyuruh kamu, ya, untuk berlaku adil dan berlaku ihsan. Selalu kita dengar. Rasa-rasa ramai yang dah hafal. Bila Pak Khatib dah nak habis, Innallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya, itu semua kita dah hafal. Maknanya Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dan ihsan. Ini yang kita nak bincang, ya, iaitu ihsan. Ya. Jadi ihsan tu adalah, ya, yang nak bincangkan hari ini. Ya. Macam mana ihsan? Ihsan ni, ya, membuat kebaikan sama ada dirinya sendiri, ya, ihsannya dalam melakukan segala ibadat, ya, dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, atau ihsan melakukan sesuatu itu kepada manusia, berikan manfaat kepada manusia. Ya, berikan manfaat bagaimana? Ya, kita suka beramar makruf, bernahi mungkar, itu ihsan. Kita menolong dengan harta kita, ya, berikan sesuatu, ya. Kita tolong dengan tenaga kita, ya. Tadi dengan wang umpamanya, dengan pemberian, ya, atau fakir miskin kita berikan makan umpamanya. Ya, dengan tenaga kita buat sesuatu, ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ada tenaga, jangan gunakan tenaga habiskan untuk diri kita aja. Ya, tenaga kita gunakan juga, ya, untuk menolong orang lain. Ya, berbakti kepada orang lain dengan tenaga kita. Dan juga ihsan dengan ilmu kita. Ada ilmu, sampai-sampaikan. Ya, ilmu agama itu disuruh sampai-sampaikan, bukan masuk kocik diam-diam sahaja. Ya, sama ada dengan cara formal, ya, di kelas-kelas sebagai guru, ya, ataupun secara tak formal, ya, dengan keluarga, dengan anak-anak, suami dengan isteri, isteri dengan suami, ya, sentiasa, ya, memainkan peranan untuk menyebarkan ilmu, ya, dengan cara kita, ya, memberikan mereka itu nasihat umpamanya. Ya, kita nasihat orang tak perlulah, mari sini duduk sini aku nak nasihat, tak perlu. Ya, kadang-kadang kita cakap tu sudah merupakan satu nasihat. Menyuruh kepada yang baik adalah nasihat. Ya, melarang kepada yang buruk adalah nasihat. Ya, ad-din an-nasihah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama itu adalah penuh dengan nasihat. Ya, penuh dengan nasihat. Itulah agama. Ya, agama Islam tu nasihat, ujung ke ujung nasihat untuk menyelamatkan manusia. Ya, supaya jangan sampai dia menjadi orang yang rugi nanti di akhirat kelak. Ya. Jadi kita menyampaikan sesuatu, ya, daripada apa yang kita dengar, kita sampaikan pada orang lain.
Ya, itu juga namanya ihsan. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'buduna illallah. Ya, telah diambil janji kepada orang-orang yang namanya Bani Israel. Diambil janji dengan mereka, ya, jangan kamu beribadat, menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bab tentang iman ya, dah habis ya. Tapi disebut wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua itu, iaitu ibu dan bapa itu, hendaklah kamu melakukan ihsan. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan ya di tempat yang kedua selepas kita beribadat kepada Allah dan tidak mensyirikkannya. Allah suruh kita satu perkara yang baik. Pertama, menyembah Allah, jangan mensyirikkannya. Perkara kedua yang penting iaitu kepada kedua ibu bapa itu hendaklah kamu lakukan kebaikan ke atas mereka. Buat kebaikan pada mereka. Ya, jangan ada ibu bapa ya kita lakukan sesuatu yang buruk. Ya, kata-kata kita biar yang baik. Kelakuan kita biarlah baik. Ya. Jadi itu semua adalah suatu yang namanya ihsan, sama dengan kata-kata. Bermula sekali kata-kata kita. Kita jangan jadikan ibu bapa kita macam kawan yang kita boleh tengking-tengking, boleh kita besarkan suara, yang boleh kata ya. Fala taqul lahuma uff. Jangan kau herdik mereka dengan perkataan apa dia? Uff, jangan gitu, ya. Jadi kita berlembut dengan mereka, terutama mereka yang sudah usianya lanjut. Semakin tua, semakin kita ihsan dengan mereka. Apa keperluan mereka itu kita tunaikan, ya, kita penuhi keperluan mereka, terutama bagi orang tua yang sudah tidak lagi ya berpendapatan ataupun dah lemah, ya, maka keperluan mereka itu perlu kita penuhi, ya, dengan penuh rasa tanggungjawab, dengan penuh rasa kasih sayang, bukan dengan rasa terpaksa. Sebab orang yang betul-betul memelihara orang tuanya yang sudah tua itu, ya, kalau betul-betul kerana betul-betul untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala, Allah nak gantikan dengan syurga saja. Tak ada lain syurga Allah nak beri. Dapat melayan orang tua dengan baik, ya, terutama ketika dia sudah lemah, tiada pendapatan, ya, mereka mengharapkan anaknya melayan dengan baik, maka Allah nak berikan syurga baginya, ya. Dan jangan sampai lepaskan peluang di hujung itu, ya, kita lepaskan, ya, kita jenguk tidak, telefon tidak, tanya khabar tidak. Jangan macam gitu, ya. Yang ada buang mak langsung, buang bapak langsung, jangan demikian, ya. Atau kita tolong dengan segi kewangan pamunya, tolong, ya. Itu Allah Taala suruh selepas beribadat kepada Allah, hendaklah kamu melakukan ihsan kepada mereka berdua, ya. Dan jangan sampai melakukan suatu keburukan yang boleh menyinggung hati mereka, ya. Sebagaimana mereka sayang kita, dia peluknya kita, didodonya kita waktu kecil, begitulah kita balas, ya. Namun bila nak balas pun tak dapat nak kita balas, ya. Macam mana kita nak balas kasih sayang mereka, tak dapat terbalas, maka kita balaslah setakat mampu kita, ya. Juga ihsan kepada wazil kurba kepada kerabat kita. Kita ada kerabat, kita utamakan kerabat dalam kita memberikan sesuatu, utamakan kerabat, ya. Itu kita ada keluarga sendiri, ada adik-beradik, ada pakcik, makcik, ada sepupu, itu semua kerabat-kerabat kita yang dekat, ya. Al-qurba maknanya yang dekat, ya. Kita tolong yang dekat, kita perhatikan yang dekat, bukan hanya yang jauh kita perhatikan, yang dekat kita ketepikan, tak. Kita tolong yang jauh-jauh, tapi yang kerabat betul-betul adik-beradik kita tak kita tolong, ya. Pakcik kita, makcik kita tak tolong, kita tolong yang jauh-jauh, jangan begitu, sebab ihsan terhadap mereka. Sama juga dengan kata-kata, dengan perbuatan, semuanya perlu ihsan, ya. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Ni sekarang ni bulan Ramadan, banyak orang berikan pada fakir miskin bantuan-bantuan, ya. Pada tahun ni pula, ya, berlainan lagi, ya. Kalau yang lepas pada fakir miskin saja, sekarang kita tengok pekerja-pekerja asing yang memerlukan bantuan, kita bantu, ya. Saya tabik pada orang-orang yang melakukan sesuatu bukan nakkan upah, tak ada upah, mereka lakukan sesuatu.
Ada mereka bagikan sejadah, mereka bagikan kain, bagikan Quran lagi, bagikan Quran, bagikan makanan, berikan pelitup. Allahu Akbar. Mereka tak bergaji. Mereka buat dengan sungguh-sungguh nak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tabik orang yang seperti ini. Dan kita jangan yang tak buat ni cakap begitu, cakap gini, cakap jangan. Ya, sebab itu termasuk orang-orang yang miskin dan juga yang namanya wal yatama, orang anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim, maka kasihanilah mereka, ihsanlah terhadap mereka. Itu tanggungjawab kita. Ya, berlaku baik dengan mereka, mudah-mudahan mereka itu menjadi penyebab kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ahsinu bil walidaini ihsana, kamu kena buatlah ihsan terhadap orang tua pertama sekali. Jadi ihsan, ya. Kita buat sesuatu yang menyenangkan hati orang tua. Ya, yang mengembirakan hati orang tua. Itu namanya ihsan. Ya, jangan sampai kita buat sesuatu tu mereka ni kalau kita tak layan pun mereka boleh buat apa. Tak boleh gitu. Ya, jadi kita layan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan waqulu linnasi husna. Dan berkatalah kepada manusia itu dengan keadaan yang baik. Kata dengan manusia. Tak kira siapa, manusia itu tak kira siapa. Sama ada yang kecil maupun yang besar, yang tua, yang muda, lelaki, perempuan, dan termasuk juga berkata-kata yang baik terhadap manusia yang bukan seagama dengan kita. Dengan orang kafir sekalipun, maka kita budi bicara kita mestilah baik. Mereka tidak memusuhi kita, mereka tidak memerangi kita. Ya, kita kena budi mulut kita itu kita cakap dengan baik dengan mereka. Ya. Terutama kita duduk di satu negara yang kita bersama-sama. Tak kira apa bangsa, tak kira apa agama, duduk bersama-sama. Maka ihsan bila kita berkata-kata dengan mereka, kita bergaul dengan mereka. Ya, berikan bantuan umpamanya. Apakah bantuan-bantuan yang kita bantu hanya kepada orang Islam saja? Tak, kadang-kadang orang kafir nak minta bubur umpamanya. Contoh nak minta bubur je lah. Kalau mereka datang nak minta bubur, apa salahnya kita kasih? Ya, kadang-kadang korban mereka minta bukan banyak, sikit aja, apa salahnya? Sebenarnya ada ihsan, ada ihsan, ya. Jadi sama juga berikan ihsan pada mereka, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, menyuruh kepada yang baik itu juga ihsan, melarang kepada keburukan juga ihsan, ya. Dan juga mengajar mereka tentang ilmu, ya. Dan juga ihsan lagi menyebarkan salam, ya. Assalamualaikum, jumpa orang, Assalamualaikum, ya. Ataupun kita jawab salam orang, Waalaikumsalam, itu ada ihsan. Ya, itu sama juga macam itu, ya. Dan termasuk ihsan ini walaupun remeh. Dalam kehidupan kita, ihsan itu antaranya tak payah banyak cerita, tak payah banyak, sikit aja. Iaitu dengan apa dia? Dengan kita senyum aja dengan orang. Ya, senyum dengan orang merupakan sedekah. Ya, sedekah yang tak perlukan dengan wang, yang tak perlu dengan berat pun, hanya senyum saja dah merupakan sedekah. Hanya senyum aja, itulah ihsan sesama kita, sama manusia. Susah ke kita nak senyum? Muka krem saja, jumpa orang masam saja. Apa salahnya kita senyum? Ya, senyum juga merupakan ihsan. Kenapa dia? Dengan senyum itu menggembirakan hati orang. Ya, menggembirakan hati orang. Maka yang demikian itu dibolehkan, ya, dibolehkan, ya. Dan jangan kata sesuatu yang buruk. Ya, terhadap orang Islam jangan, terhadap orang kafir pun jangan berlaku buruk. Ya, jadi hidup kita bersama kita, Rasulullah SAW pun mengajarkan kita. Sebab Rasulullah SAW jiran-jirannya adalah orang-orang kafir. Ya, pada awalnya kalau di Madinah itu, ya, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani. Rasulullah berlaku baik dengan mereka. Kata-katanya adalah baik. Selagi mereka tidak mengangi Rasulullah SAW, yang akhirnya Rasulullah halau kerana apa dia? Mereka mengangi orang-orang Islam. Tapi sebelum itu Rasulullah berbaik dengan mereka. Selagi mereka berjiran, duduk bersama-sama, Rasulullah berbaik dengan mereka.
Ya, jadi kita pun samalah. Duduk dalam satu negara macam gini, berbaik dengan bangsa asing sekalipun, ya, dengan agama apa sekalipun, biarlah baik kata-kata kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallah, ya, fima ataqallah ad-daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan cari sungguh-sungguh apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, bahagian kamu daripada dunia. Kita nak dunia, kita cari betul-betul. Cari. Ya. Cari betul-betul, cari. Ya. Tapi jangan sampai kamu lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Mula-mula ya. Di sini dia terbalik sikit. Kamu carilah betul-betul, ya, wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah. Cari tentang akhirat sungguh-sungguh. Yang tadi saya tarik balik, ya. Cari apa yang betul-betul untuk akhirat kita. Cari keridhaan Allah, ya, cari keampunan Allah, ya, cari betul-betul untuk akhirat kita. Sungguh-sungguh, terutama dalam Ramadan ni, cari. Tapi jangan sampai kamu lupa tentang akhirat, tentang dunia. Jangan sampai lupa. Yang penting akhirat didahulukan. Dunia tu asal jangan lupa, jangan sampai kamu tak makan, jangan sampai kamu tak boleh hidup. Kamu duduk dalam dunia, tentu mesti kamu cari bahagian kamu di dunia. Ya, yang penting kamu cari akhirat betul-betul, sungguh-sungguh. Yang dunia jangan sampai kamu lupakan. Tapi yang penting dalam ayat ini nak terangkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berlaku ihsanlah, ya, sebagaimana Allah berlaku ihsan kepada kamu. Allah ihsan pada kita, berikan kita wang, berikan kita harta. Maka ihsanlah kita kepada orang lain. Ya. Sebagaimana Allah berikan pada kita, kita ihsan pada lain. Wa ahsin. Dan berlaku ihsanlah kama ahsanallahu ilaik. Bagaimana Allah berlaku ihsan pada kamu. Allah berikan kita ilmu. Allah ihsan dengan kita dengan ilmu. Maka dengan ilmu kita sebarkan kepada yang lain. Allah berikan kita kepandaian, berikan kepada orang lain. Bagikan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebab Allah sayang kita, Allah berikan. Keperluan-keperluan kita Allah berikan. Semua beri. Maka kita jangan lokek-lokek dengan apa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Ya, sama ada, ya, harta, tenaga, ya, atau nasihat-nasihat, ya. Maka demikian Allah sentiasa sayang dengan kita. Ya, maka kita lakukanlah demikian terhadap orang lain, ya. Jangan sampai kita pentingkan diri sendiri, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah dah berlaku ihsan pada kita, kita ihsan sesama manusia, maka Allah akan tambahkan ihsannya lagi, insya-Allah. Ya, sama ada dalam dunia ataupun di akhirat, ya. Terutama ihsan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat Allah berikan pada kita terlalu banyak, kita berlaku ihsanlah terhadap orang lain. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin." Ya. Saya bawa penutup sedikit, iaitu apa dia? Rahmat Allah. Yang kita cari ni dalam Ramadan, kita cari rahmat Allah sungguh-sungguh. Kasih sayang Allah sungguh-sungguh. Sehingga rahmat Allah kita masuk dalam syurga, kan? Ya, hingga rahmat Allah kita dijauhkan daripada neraka. Ya, itu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita mohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi disebutkan inna rahmatallah qaribun. Dia sangat dekat, sangat hampir, ya, minal muhsinin, daripada orang-orang yang melakukan ihsan. Ya, melakukan kebaikan. Jadi kalau kita nakkan rahmat Allah, buat kebaikan. Ya, itulah dia. Ada harta, kasihlah. Ya, sekarang ni banyak orang memerlukan pertolongan. Walaupun tak ada bazar, ya, tak ada apa, duit kita terkumpul, tapi banyak orang memerlukan. Ya, ni sekarang ni banyak orang yang memerlukan. Beri bantuan. Ya, beri bantuan. Ya, insya-Allah rahmat Allah, ya, akan diberikan dengan kita, ya, kepada kita, insya-Allah. Ya, jadi rahmat Allah sangat dekat, ya, kepada orang yang sentiasa melakukan kebaikan, ya, ihsan, insya-Allah. Boleh, ya.
Dan itulah ya kesimpulannya daripada apa yang kita dengar. Ya, sungguhnya ihsan itu hendaklah kamu menyembah Allah seolah kamu melihatnya. Ya, tapi kita dapat melihat Allah, tak dapat, tapi Allah melihat kita. Jadi kita buat sesuatu tu, kita tahu. Ya, kita buat tu, kita tahu diri kita ni macam mana, kita suka ke tak suka. Tapi Allah tahu. Kita buat tu terpaksa ke, kita suka ke, Allah tahu. Ya, kita buat orang nampak ke, orang tak nampak, Allah tahu. Kita derma, sekarang derma online. Kalau derma dalam tabung boleh juga masukkan duit. Oh, aku tak masuk $2. Aku masuk 50. Nampak pula tabung. Orang pun ya nampak pula masuk gitu. Sekarang kita pakai handphone kita umpamanya, kita transfer duit, tak ada orang tahu. Ya. PayNow, Paylah, apa lagi kita transfer dengan apa account number apa semua, tak ada orang tahu. Tak perlu kita kasih tahu ke kawan, aku derma ni tau. Kita, habis siapa yang tahu? Allah lebih tahu. Maka malah itu lebih bagus lagi. Kenapa ya? Kita diam-diam kita buat sesuatu, Allah lebih tahu. Kita nak bayar zakat umpamanya, zakat. Ya, kita pakai mesin AXS umpamanya. Kita pakai apa semua. Tak ada orang tahu. Ya, tapi itulah ihsan. Kita buat betul kerana Allah, ya. Allah melihat apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Baik, itu tentang ihsan. Sekarang kita masuk ya bahagian itqan. Mana itqan? Ya. Itqan itu kalau pernah dengar lah nama tekun, tahu tekun tak? Buat apa-apa biar tekun. Apa tu tekun ya? Itqan. Juga tentang takwa ya, ada kena dengan takwa. Ya, takwa kita tahulah ya, buat sesuatu dengan baik. Ya, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut dengan sebenar-benar takut. Ya, buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Tapi itqan ni, ya, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menerangkan innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, dia suka, sayang. Ya, idza amila ahadukum, ya, apabila seorang itu beramal, buat amal apa-apa, ya, amalan, suatu amalan, ya, jadi sungguhnya Allah suka apabila seorang itu melakukan suatu amalan ayyutqinahu. Ini dia perkataannya. Ya, itu kan ni yutqinahu, buat dengan sungguh-sungguh, betul-betul buat. Bukan main-main buat. Ya, buat sungguh-sungguh. Kita kalau buat sesuatu sungguh-sungguh. Macam ibu-ibu sekarang tengah sibuk nak buat kuih. Contohlah ya. Orang nak buat kuih ni memang betul-betul sungguh-sungguh betul. Ya, gula ditimbang, itu ditimbang, disukat sana, sukat sini. Jaga betul. Ya, saya tengok kadang leceh ibu-ibu ni buat kuih. Ada juga bapak-bapak tahun ni nak tolong buat kuih. Macam mana cara buat kuih? Bukan segitu aja. Sukat punya sukat. Ya, bancuh punya bancuh, uli punya uli. Kita pakai mesin, pakai apa. Kenapa agak-agak nak dapat hasil yang terbaik? Ya, dah tu nak bakarnya pun kena betul-betul bakar. Jangan sampai hangus. Ya, kalau hangus kasih suami makan. Ya, jangan gitulah ya. Ni bang, yang ni untuk jual, yang hangus sabar nak makan dah. Jangan marah ibu, tak semua gitu ya. Ni saya cakap aja. Tapi kita buat dengan sungguh-sungguh. Suatu tu dengan sungguh-sungguh. Maka dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya lebih lagi kita bersungguh-sungguh. Ya. Buat sesuatu dengan sungguh-sungguh. Buat pekerjaan apa pun, kita kerja untuk dunia pun kita buat dengan sungguh-sungguh. Semua buat dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 195, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, ataupun wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, kamu berinfak, menafkahkan jalan harta kamu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Ya, dan berlaku ihsanlah. Sungguhnya Allah itu suka kepada orang yang melakukan ihsan. Ya. Ya. Ni tentang itqan ni, tadi kita cakap pasal ihsan. Itqan tu kamu buat dengan tekun. Kamu derma betul-betul kerana Allah.
Ya. Dan jangan sampai derma-derma kamu terosak. Ya. Jangan kamu campakkan diri kamu ke kebinasaan pun kita dengar selalu ni tentang COVID umpamanya pun sama. Jangan sampai kita mencampakkan diri kita kepada kebinasaan, jangan sampai kena penyakit. Tapi dalam berinfak, membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh rosak juga. Boleh jadi apa yang kita nafkahkan itu tak sampai. Boleh jadi rosak. Kerana apa dia? Mungkin kita takabur. Kita sombong dengan pemberian kita terhadap orang lain. Kita rasa orang lain terhutang budi dengan kita. Ya, kita rasa kita buat macam itu hingga kan dia akan menjadi hamba kepada kita. Kita mengungkit-ungkit orang dengan apa yang kita beri. Ya, kita menyakiti hati orang yang kita beri. Ini semua adalah orang yang menafkahkan ya sesuatu yang apa ada pada dia kasih tapi boleh rosak. Ya. Jadi rosak bukan hanya kena penyakit, sakit lagi, tapi pada dalam tu amalan-amalan kita juga boleh rosak. Ya, at-tahluka itu ya kehancuran bukan dari segi fizikal sahaja. Kehancuran dari segi ibadat yang kita lakukan sama juga. Ya, waktu Allah Subhanahu Wa Taala di sini tak sebut pasal tubuh badan, tapi tentang nafkah. Kamu nafkahkan ke jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Ya Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi Allah Taala sebutkan selepas nafkah itu, ya, berikan belanja ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu campakkan diri kamu ke kebinasaan, termasuk nafkah kita boleh rosak. Ya, belanja kita suka derma, suka tolong orang, tapi boleh rosak kalau ada sesuatu kecacatan. Maka kita buat betul-betul, niat kita pun kena betul-betul. Buat dalam tu betul-betul. Buat betul-betul. Jangan sampai ada sesuatu yang merosakkan amalan-amalan kita. Ya. Dan wa ahsinu, berlaku ihsanlah. Ya, dalam memberikan sesuatu pada orang berlaku ihsan. Ya, dengan senang hati kita berikan sesuatu, ihsanlah itu. Maka inilah yang akan Allah Taala terima. Ya, bukan dengan riya, bukan dengan menyakiti, ya, bukan dengan kita mengejek orang, ya, memperkecilkan dia, jadikan dia hamba, jangan macam itu. Ya. Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kita buat dengan sebaiknya dan kita berdoa agar Allah terima. Tapi buat dengan sebaik-baiknya. Ya. Wa qul i'malu dalam surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu. Dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kamu, berusahalah kamu, beramallah kamu. Ya, kita bekerja, kita beramal, apa sahaja amalan-amalan yang kita buat, yang kita kerja, kita berusaha, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Niscaya amalan kamu yang kamu kerjakan itu akan disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan lihat amalan kamu, baik ataupun buruk. Dan Allah lebih mengerti luar dan dalamnya. Tetapi juga disaksikan juga oleh apa dia? Rasulnya. Disaksikan juga oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebaikan kita disaksikan oleh orang lain, disaksikan oleh Allah dan Rasul kita nanti di akhirat, ya, walaupun tak jumpa kita, ya, termasuk bila kita selawat ke atas Rasulullah SAW akan disampaikan kepada Rasulullah SAW, tahu orang ni berselawat ke atasku, ya, dan juga nanti terhadap orang-orang yang beriman menjadi saksi, ya. Kita buat sesuatu tu, saksi daripada manusia itu, manusia lihat pada zahir. Kalau kita zahirkan, yang batin hanya Allah sahaja tahu. Zahir dan batin Allah tahu. Tapi dengan manusia, kita laku baik dengan manusia, kita tolong manusia, manusia katakan, kita ni baik. Kita lokek dengan manusia, zahir kita lokek, manusia kata apa? Ini buruk. Ya, kita cakap dengan baik dengan manusia, lembut, manusia akan saksikan kita baik. Kita maki hamun, kita selalu cakap yang kasar, ngapa? Orang akan cakap kita adalah buruk. Penyaksian daripada manusia itu adalah penting. Ya, dia jadi saksi nanti. Ya, sebagaimana kita tahu bahawa Rasulullah SAW ya pergi ke kubur, ditanya, ya, ada jenazah yang datang, bagaimana kamu saksikan waktu dia hidup macam mana? Dia baik ya Rasulullah. Rasulullah kata wajibat. Mana wajibat apa? Wajib dia masuk dalam syurga. Ya, di satu masa ya datang lagi jenazah yang lain. Macam mana kamu saksikan waktu hidup dia? Aku saksikan dia buruk. Rasulullah kata wajibat. Ya, wajib dia masuk dalam neraka. Jadi manusia sebagai saksi.
Ya. Jadi dalam keadaan kita buat sesuatu, ya, semoga manusia itu menyaksikan kita, biarlah saksi dengan ada rasa ihsan. Buat sesuatu ada ihsan, manusia jadi saksi. Itu akan beruntung nanti di akhirat, banyak saksi yang menyaksikan kebaikan kita. Ya, akan menyaksikan kebaikan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi buat sesungguh-sungguhnya. Itqan maknanya buat dengan sungguh. Ya, sama juga dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati, Allah jadikan, ya, hidup. Mati, hidup itu urusan Allah. Allah yang jadikan manusia itu hidup, Allah yang mematikan. Ya, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Allazi khalaqal mauta, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian, wal hayata, yaitu kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, untuk menguji kamu. Ya. Menguji apa dia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang baik amalannya? Allah uji kita dalam dunia. Buatlah, semua buat. Tapi Allah saksikan. Kamu buat, siapa yang terbaik? Ya, bukan Allah jadikan hidup, mati, kemudian mula mati, kemudian hidup, kemudian mati, hidup. Itu semua bukan jadi sia-sia begitu sahaja. Tapi Allah nak uji kita. Siapa yang nanti mati, kemudian dibangkitkan di akhirat, nak tengok amalannya. Apakah dia buat dengan sungguh-sungguh? Ya, kalau ada itqan, buat betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala, dia buat pasti sungguh-sungguh dan tidak ada yang merosakkannya, insya-Allah Allah akan terima. Ya, ada orang tak buat, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kewajipan-kewajipan yang tak dibuat. Tapi ada yang buat, yang baik buat, yang jahat pun buat. Yang jahat yang boleh merosakkan kebaikan yang dibuat. Hanya kita jadi orang yang rugi. Dia buat baik, dia buat dosa. Habis kebaikan yang kita buat. Baru solat, ya lagi kita dengki orang. Habis solat yang kita buat. Kita baru nak bina istana, tiba-tiba kita runtuhkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini orang yang tidak tekun. Tidak ada itqan dalam kerjanya. Ya, jadi kalau kerja dengan itqan, macam kita buat kuih tadi kan, dah uli bukan senang. Ya, ukur punya ukur dah uli dah macam-macam dah. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil, saya paling tak suka buat kuih apa agak-agak. Apa agak-agak. Tahu? Waktu kecil tu, saya tak suka sekali kalau mak saya buat baulu. Kenapa dia? Kena pukul tak? Yang bukan spring tu apa tu? Spring tu. Kacau. Berapa lama tu? Mak dah penat mak. Kacau dia kaca. Ya, sampai baulu tu habis semua, barulah tinggalkan tu. Jadi selagi baulu tak dibakar, kena kacau. Kalau tidak, dia tak bangun. Sekarang pakai mesin, dulu pakai kacau. Ya, kalau orang-orang dulu tahulah nak kacau tu saya paling tak suka. Ya, tapi mak dah suruh, buat jugalah. Kadang-kadang tertidur tu waktu kacau. Mana kita tekun buat tu. Sebab nak dapatkan hasil yang baik. Dan juga waktu bakar tu pun nak kena betul-betul. Jangan sampai terlebih hangus. Ibadat kita buat dah bagus-bagus. Tapi nak jaga dia. Jangan sampai terbakar. Jangan sampai hangus. Jaga dengan betul. Iaitu itqan nama itu. Ya, buat. Jangan sampai rosak. Dah buatnya susah. Nak sembahyang. Susah tak? Susah nak buat. Puasa susah tak? Susah. Haji nak buat. Susah. Lepas tu, jangan dirosakkan. Ya, jangan dirosakkan. Baik. Wa qul i'malu fa sayrallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Baik, saya sebutkan tadi. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Ya, pengampun. Allah Ta'ala sebutkan lagi. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuz. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang jadikan, selepas tadi jadikan, ya, mati dan hidup. Allah juga menjadikan apa dia? 7 petala langit berlapis-lapis, ya, berlapis-lapis.
tibaqa, berlapis-lapis, 7 petala. Ya, satu-satu. Macam mana? Hanya Allah saja tahu. Kita pun tak tahu macam mana 7 petala langit tu, kita tak tahu. Tapi berlapis-lapis macam gitu. Allah jadikan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan dapati daripada apa yang Allah Ta'ala buat itu, Allah ciptakan itu, ya, suatu yang cacat, suatu yang tidak munasabah, suatu yang tidak seimbang. Allah jadikan betul-betul macam itu. Bagaimana peredaran matahari, macam mana bulannya, bintangnya, apa semua, langit, bumi. Allah jadikan dengan cukup sempurna. Kamu tak akan dapati ada kerosakan di situ. Ya, ribuan tahun bumi berjalan, dengan bulan berpusing, ya, matahari dengan apa semua, cakrawala semuanya itu semua Allah atur. Ya, Allah atur dengan tepat. Dengan atur tepat itulah kita boleh tengok kalender. Ya, kalender tu kita boleh tahu kalender bukan tahun ini, bukan tahun depan. Ribuan tahun depan pun kalau kita pakai kalkulator, kita tahu. Ya, sebab apa dia? Semuanya berjalan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Ya, matahari itu jalan ikut dia punya saluran dia. Ya, ikut dia punya saluran dia. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala tanya pada kita, Allah cipta itu, yang apa 7 petala langit itu, kamu tak akan dapati sesuatu yang cacat, sesuatu yang tidak seimbang. Farji'il basara. Maka kamu perhatikan lagi, cari lagi. Dah tengok, dah percaya, kamu perhatikan lagi. Ya, farji'il basara. Ulangi lagi, kamu lihat lagi, kamu perhatikan lagi. Hal tara min futur. Kamu nampak tak cacat ni? Allah dah cipta tu semua tu. Ya. Kemudian Allah dah katakan dengan sempurna. Kamu tengok lagi. Kamu selidik lagi. Ya, belajar dan belajar, tengok sekali. Ada tak kecacatan di situ? Ya, tentu tidak ada. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sesuatu dengan itqan. Allah sendiri yang mencipta manusia penuh dengan itqan, yang mencipta segala langit dan bumi. Allah bersungguh-sungguh dalam membuat. Allah teliti dalam apa yang dia buat, tahu apa yang dia buat. Maka kita sebagai manusia pun disuruh kita membuat sesuatu dengan itqan. Ya, tekun buat betul. Ya, Allah suka pada orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam membuat sesuatu. Ya, buat yang cantik, yang bagus, dan jangan ada sesuatu yang boleh merosakkannya. Jaga-jaga jangan sampai ada merosakkan. Buat sembahyang dengan sungguh-sungguh, betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada yang merosakkan sembahyang itu. Puasa kita buat sungguh-sungguh, jangan sampai ada yang merosakkan puasa itu. Dan seterusnya, dan seterusnya, seterusnya. Sama juga dengan kita melakukan kebaikan terhadap manusia. Buat dengan sungguh-sungguh. Ya, kita nak tolong orang, tolong dengan sungguh-sungguh. Setakat mampu kita. Ya, dan jangan sampai kita merosakkannya. Jangan sampai kita merosakkannya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Itulah namanya itqan. Ya. Itqan juga dalam kita buat suatu perkara lah. Ya. Terutama Rasulullah SAW kata, antaranya, tidak ada satu makanan yang paling baik yang kamu suapkan daripada ke dalam mulut kamu itu, melainkan daripada kerja tangan kamu sendiri. Ya. Orang yang bekerja itu adalah orang yang baik. Ya. Kamu tak minta-minta, kamu buat sesuatu, ya, min ayyakula min amali yadihi. Ya. Buat sesuatu yang terbaik yang kamu makan adalah daripada kerja keras kamu. Kerja keras kamu. Ya. Sungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam, ya, dia itu pun, ya, menjadi orang yang makan sesuatu dengan hasil kerjanya sendiri. Ya. Ada lagi satu hadis Rasulullah SAW. La ayyakhuza ahadukum hablahu fayahtatiba ala zahri khairul lahu min ayyatiya rajulan fayas'aluhu a'tahu aw mana'hu. Ya. Hendaklah seorang itu, ya, umpamanya miskin lah, miskin, tak ada kerja apa-apa. Ya, cari kayu. Ini dululah, sekarang tak macam nak kayu. Kayu apa dia? Kayu api. Ya, cari mana-mana kayu api, kemudian diikat, dipikulnya. Ya, dipikulnya. Ya, mana apa dia? Dipikul, kemudian dijual lah. Walaupun berapa harganya. Kayu api itu tak ada harga. Kalau harganya mahal, orang tak nak beli. Ya,
Tapi macam mana pun, ada harga, tak ada harga, tetap ada hasil. Ya, kamu beri pada orang, orang akan beri kamu upah. Walaupun sikit, tapi itu lebih bagus daripada minta orang. Ya, khairul lahu, lebih baik daripadanya min ayyatiya rajulan. Ya, minta kepada orang, fayas'aluhu, minta. Ya, a'tahu aw mana'ahu. Kadang-kadang orang kasih, kadang-kadang orang tak kasih. Maknanya dalam itqan, kita buat sendiri. Ya, selagi kita ada tenaga, buat sendiri. Melainkan kalau kita dah tak ada tenaga, maka kita boleh minta tolongan orang. Selagi ada tenaga, selagi ada kuasa yang kita buat, buatlah sendiri. Ya, buat dengan tekun. Ya, walaupun susah, tapi kita buatlah. Jangan menyusahkan orang. Tapi kalau dah tak boleh lagi, minta bantuan lah. Ya, orang minta bantuan tu adalah orang yang tak boleh lagi. Ataupun dia kerja, bukan tak kerja, dia kerja tapi minta bantuan. Kenapa? Apa yang dia kerja, hasilnya tak mencukupi. Dia termasuk dalam fakir ataupun miskin. Bukan dia tak kerja, dia kerja. Yang salahnya adalah orang yang ada tenaga, masih lagi kuat lagi, ya, kemudian malas kerja, ya, kerja nak senang-senang saja, kerja nak relax saja, tak nak kerja betul-betul sungguh-sungguh. Ya, lepas tu menandatangan minta orang. Padahal dia boleh bekerja dengan lebih baik lagi. Ya, jadi ada itqan dalam diri, kerja dengan baik, cari yang baik. Ya, itu lebih baik daripada kita minta orang. Ya, tapi jangan salah faham ya. Boleh minta tak? Boleh kalau kamu sangat berhajat. Ya, kalau kamu tak berhajat sangat, kamu kerana malas kamu minta, adalah satu kesalahan. Yang paling salah adalah orang yang sudah cukup tapi masih lagi minta lagi. Ya, orang yang sudah cukup, semuanya dah cukup tapi masih lagi minta. Dah cukup tapi minta, bagaikan minta bara api. Ya, maka jangan demikian kita lakukan. Ya, wallahu alam bisawab, itu namanya itqan. Ya, baik, penghabisan sekali saya sebutkan tentang ikhlas. Ini ringkas lah. Ya, ceramah ringkas. Kalau nak lebih baik lagi, kita kena belajar lah. Ya, tak cukup dengan ceramah ni kita dapat semua sekali, tidak. Ya, kita kena belajar, insya-Allah sikit demi sikit. Ya, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk diri kita. Dan akhir sekali, setelah saya sebutkan tentang ihsan, itqan, satu lagi iaitu ikhlas. Sebenarnya ihsan, itqan, ikhlas itu berjalan sekali lalu. Ya, sekali lalu, sekali jalan. Ya, barulah sempurna hidup kita, sempurna amalan kita, sempurna iman kita, sempurna Islam kita. Kalau kita berjalan dengan tiga-tiga sekaligus, Islam kita, iman kita semakin sempurna dengan kita berjalan dengan apa? Ihsan tadi, dengan itqan dan dengan ikhlas. Ini sekarang kita lihat tentang ikhlas, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin." Ya, katakan ya Muhammad, ya, sungguhnya aku ini disuruh, tak lain tak bukan adalah untuk apa dia? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Ikhlas kerana agama. Betul kerana agama. Cinta pada agama tu, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, buat ikhlas betul-betul. Ya, apa yang disuruh oleh agama kita buat dengan sungguh-sungguh, dalam hatinya ikhlas. Semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fada'allaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, dalam surah Ghafir ayat 14. Sembahlah Allah, fada'allah. Ya, minta kepada Allah, sembahlah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, kerana agama, betul-betul. Ya, kerana agama. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Ya, orang-orang Islam menyembah Allah, bukan orang kafir tak suka, dia tak suka. Hanya mereka tak suka itu ada yang mereka nampakkan, ada yang tidak. Ada yang tidak. Mereka tak suka dengan agama kamu. Mereka diam-diam saja. Ada yang tak suka. Ya, mereka mengatakan sesuatu. Ada yang tak suka. Mereka memerangi kamu dan bunuh kamu, ingin membunuh kamu. Ya, itu orang-orang kafir. Apa yang kita buat, tak semua orang kafir suka. Ya, tak semua. Ya, ada yang mereka suka, ada yang tak suka. Beribadat kepada Allah, ya, orang-orang Quraisy tak suka, orang-orang munafik tak suka, ya. Sama juga zaman sekarang, ya, tapi kita tak sangka buruklah, ya, kita buat saja, menyembah kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah,
walaupun orang kafir tak suka. Ya. Satu lagi, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ikhlas dalam surah ayat 8 ya sampai ke mungkin 10 ya. 10. Wa yut'imuna at'am. Bagi orang yang beriman kepada Allah Taala memberikan makan. Ya. Ala hubbihi ya dengan cara dirasa suka. Dia bukan rasa terpaksa. Ya. Beri makan pada orang dalam keadaan dia suka. Kerana sayangnya seorang itu. Sayang pada orang, sayang apa? Prihatinnya pada orang. Dia buat betul-betul. Sama ada miskinan. Orang miskin. Wa yatiman. Anak-anak yatim. Ya. Wa asiran. Orang-orang yang ditawan. Ya. Beri makan. Sebab beri makan ini adalah satu perkara yang sangat baik. Ya. Beri makan. Terutama pada orang-orang yang namanya apa dia? Iaitu miskin. Ya. Orang anak yatim umpamanya. Dan juga orang-orang yang tawanan, orang tawanan. Tak boleh tawanan itu biar dia keburu, biar dia mati. Tak boleh. Kamu tawan dia, kamu jail dia, kamu penjara dia, kamu ikat dia. Tapi waktu makan tetap kasih makan. Waktu pertolongan mesti tolong. Ya, kamu tak boleh aniaya kepada orang yang kamu jail dia. Ya, kamu penjarakan dia, kamu tawan dia, kamu aniaya dia. Tak boleh. Ya, itu Allah Ta'ala suruh. Kemudian, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syakura. Sungguhnya kami ni, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kamu ya, liwajhillah. Masuk orang-orang yang beriman. Kalau beri makan itu kerana Allah. Ya. La nuridu minkum jazaa'a wala syakura. Kami tak mohon kepada kamu ini balasan. Kami tak mohon kepada kamu ini rasa berterima kasih. Tak. Ini orang betul-betul ikhlas. Beri makan yang tadi itu kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, kepada orang yang dipenjara, ya, orang tawanan dan kepada siapa sahaja, ya. Dan berikan apa pada mereka itu tanpa mengharapkan sesuatu yang lain melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Buat kerana Allah tanpa mengharapkan balasan. La nuridu minkum jaza. Tanpa mengharapkan balasan. Wala syakura. Dan tak perlulah kamu nak berterima kasih. Macam itu namanya apa tu? Ikhlas. Kalau selagi kita buat sesuatu tu masih lagi kita harapkan balasan dari manusia, aku tolong kau, kau mesti tolong aku, ikhlasnya hilang. Ya. Ataupun tak terima kasih ke? Ya, terima kasih pun tak ada ke? Terima kasih. Itu aja ke? Kau baik sah. Itu aja ke? Kau ni gini, kau gini. Tak payah. Ya, jadi ingat liwajhillah, kerana Allah la nuridu minkum jazaa'a wala syakura. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, alhamdulillah. Secara ringkas saja bahawa ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan kita makin teguh ihsan kita buat betul-betul kerana Allah, ya. Fa'anzartukum naran talazza, ya, dalam surah Al-Lail. Aku ingatkan kamu tentang api yang menyala-nyala. Ya, yang menjulak-julak. Ya, la yaslaha illal ashqa. Ya, tidak akan masuk ke dalamnya, tidak akan disiksa melainkan orang-orang yang rasa putus asa. Itu orang-orang yang tidak mau beribadat kepada Allah dengan sebaiknya, tidak mau mempertuhankan Allah dengan sebaik-baiknya. Orang yang putus asa, orang yang celaka, ashqa. Ya, allazi kadzdzaba wa tawalla, yang mereka ya membohongi, ya, membelakangkan ya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, didustakan ayat-ayat Allah. Kemudian mereka tidak mau mengikut watawalla, ya. Wasayujannabuhal atqa. Pasal neraka tu tolak tepi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak jauhkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa, allazi yu'ti ma lahu yatazakka, yang mengeluarkan harta mereka itu untuk menyucikan hartanya. Ini tentang zakat. Tentang zakat.
Zakat itu kita keluarkan untuk menjadikan harta yang ada pada kita itu suci, bersih. Sikit saja yang kita zakatkan, yang lainnya akan jadi bersih. Dan bersih juga hati mereka, rasa tenang dan berasa syukur kepada apa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dirasa syukur. Itu saja. Yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan tak ada seorang pun di antara mereka itu diberikan nikmat yang diberikan yang nak harapkan balasan. Aku beri ni, dia tak dapat balasan, tak nak balasan, illa ibtigha wajhi rabbihil a'la. Melainkan yang kita buat segala itu hanya ibtigha wajhillah al-a'la, hanya mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja yang balas. Buat sesuatu tu jangan minta apa-apa. Hanya Allah saja yang balas. Aku gini, ikhlas betul. Hanya Allah yang balas. Minta betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala buat. Allah yang akan balas dengan sebaiknya. Wala sawfa yarda. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan redha terhadap orang yang melakukan dengan secara ikhlas. Allah redha betul. Itu yang kita hendak. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga redha terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sesuatu betul-betul kerana Allah, Allah redha. Dan juga kita dengar wa ila rabbika farghab. Pada Tuhan kamulah kamu mengharap. Apa yang kamu harap? Iaitu keridhaan Allah, pengampunan Allah, rahmat daripada Allah. Wa ila rabbika farghab. Itu selalu kita dengar dalam surah Ad-Duha umpamanya. Minta rahmat daripada Allah, minta balasan daripada Allah. Boleh Akhir sekali saya tutup. So kita dengar wa ma umiru, tidaklah kamu ini disuruh illa liya'budullah, melainkan supaya beribadat kepada Allah mukhlishina lahuddin. Itu ikhlas kerana agama kamu, menyanjung agama kamu. Mukhlishina lahuddin. Hunafa hati kita senang. Buat betul-betul suka. Bukan dipaksa. Bersih hati kita itu. Buat kerana ikhlas Allah Ta'ala, bersih pada dalam tahun. Bersih betul. Buat betul-betul kerana Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi begitulah cara ringkas. Kalau kita buat tiga-tiga ni dalam kehidupan kita. Kita ada namanya ihsan, ada namanya itqan, adanya berikhlas. Maka Islam kita akan jauh lebih sempurna, iman kita jauh lagi sempurna. Iman kita semakin bertambah dan bertambah. Maka lakukanlah dengan demikian. Tapi ini sajalah ceramah ringkas saya. Kalau nak dengar lebih baik lagi, ikutilah pelajaran-pelajaran di masjid-masjid dari mana-mana. Mudah-mudahan akan menambahkan lagi iman kita dan makin cantik lagi Islam kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat kita melakukan ibadat pada 10 hari terakhir Ramadan ni. Rebutlah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Buat sesuatu betul-betul kerana Allah. Yakin Allah akan balas dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah mengampuni kita, Allah masukkan kita dalam syurganya, Allah jauhkan kita daripada nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.